Batu Pahat ada satu lagi lipatan sejarah. Pada sekitar tahun 40-an ditulis oleh sejarah tetapi secara tidak lengkap. Datanglah penghijrahan satu keluarga daripada wilayah Fujian, China. Daripada wilayah Fujian datang bermestauti di Batu Pahat yang pekerjaannya menternak babi dan mengembirikan babi. Saya tidak bermaksud apa-apa, saya baca dalam buku beberapa penulisan yang sahih. Penternak babi di Batu Pahat ini yang mempunyai kepakaran antara lain mengambil upah memandulkan babi-babi. Setengah kata memandulkan babi dan ayam supaya babi cepat gemuk ataupun ayam cepat gemuk, boleh dijual. Dan orang ini datang bersamanya ada seorang anak. Setengah kata beranak di sini, setengah kata datang itu anak sudah besar. Wallahu alam, saya tak tahu. Cuma ditulis lahir anak itu pada tahun 41. Saya tak tahu dia lahir di Batu Pahat atau lahir di Fujian. Saya tak nak bergaduh bab itu. Dan anak muda ini sebelum cukup umur 20 telah pergi ke Singapura menjadi wartawan The New Straits Times di Singapura pada tahun 60 waktu berusia 19 tahun. 60 sampai 62 di New Straits Times Singapura. Tahun 63 bekerja di stesen televisyen Singapura. 64, 65 bekerja di Kementerian Kebudayaan Kerajaan Singapura dan menjadi kader kepada parti PAP Singapura. Terlibat awal dalam politik berasaskan parti PAP Singapura. Dan dalam tahun 64, setahun setelah Singapura masuk ke Malaysia, pilihan raya tahun 1964, PAP masuk dalam pilihan raya negara kita. Dan waktu itu seorang pengasas PAP Singapura bernama Devan Nair bertanding di Parlimen Bangsar, dan beliau telah mengambil seorang pegawai dari yang sedang bekerja dengan kerajaan Singapura, dan nama beliau ialah Lim Kit Siang. Saya sebut Lim Kit Siang kebanggaan Batu Pahat juga selain pada Kiai Saleh. Cuma dua situasi yang berbeza. Tahun 65, Tengku Abdul Rahman membawa usul menendang keluar Singapura. Setelah dilihat ideologi parti PAP dan cara pembawaan Singapura serta cara PAP melayani orang Melayu di Singapura dan falsafah politik yang ditanam oleh PAP membahayakan keadaan dan masa depan politik negara. Maka tahun 65 dalam sidang khas Parlimen, Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Dan saya baca sejarah, pada hari itu adalah hari pertama Lim Kit Siang hadir di Parlimen untuk membuat catatan-catatan dan laporan-laporan. Diakui sendiri oleh beliau, tahun 65 adalah kali pertama beliau hadir di Parlimen. Dan setelah Singapura ditendang, tahun 66, Devan Nair dan Chen Man Hin atas arahan Singapura, atas arahan daripada parti asalnya, menubuhkan satu parti lain, iaitu dipanggil di Singapura PAP, untuk Malaysia dipanggil DAP, dengan Lim Kit Siang adalah
organizing sekretarinya yang pertama. Tahun 66. 3 tahun kemudian datang lagi pilihan raya. Kali pertama DAP masuk bertanding. 64 bertanding tanpa nama PAP. Menang beberapa kursi termasuk Seremban, Bangsa, Kepong dan sebagainya. Pilihan raya 69, tak payah saya sebut, tak payah saya, bukan niat nak jadi tajuk ceramah pada malam ini. Maka berlakulah buat pertama kalinya peristiwa berdarah 13 Mei. Setelah parti-parti politik termasuk DAP yang pertama kali bertanding setelah ditubuhkan dalam tahun 66 dengan Lim Kit Siang menjadi setiausahanya, telah meraihkan kemenangan mereka dengan cara yang luar biasa, dengan perarakan yang menghina orang Melayu dan sebagainya. Tak payahlah saya sebut di sini. Akhirnya berlakulah peristiwa berdarah. Tajuk ceramah saya malam ini tak ada kena-mengena dengan itu. Cuma saya nak sebut imbasan Batu Pahat ini ada sejarah Kiai Saleh. Kalau kita mahu mempelajari, seorang anak muda yang usia belum 30 tahun, apabila agamanya terancam, bila orang kampungnya tak pandai nak bersatu, apabila maruah sudah tercabar, orang seperti Kiai Saleh telah bangkit dan menentang demi untuk mempertahankan maruah. Sementara sejarah Batu Pahat satu lagi melahirkan seorang tokoh politik selama 50 tahun bergerak atas satu sentimen, kata Dr. Mahathir, sentimen perkauman dan kebencian. Tetapi akhirnya setelah 50 tahun beliau menjadi tokoh politik yang berjaya. Tokoh politik yang berjaya kerana partinya menjadi parti kerajaan pada hari ini. 50 tahun beliau tidak dapat nak mengalahkan kekuatan Perikatan UMNO ataupun PAS. Tetapi akhirnya satu senjata yang telah berjaya digunakan dengan cukup licik adalah bagi memastikan dengan membangkitkan sentimen dan janji kepada kelompok kaum tertentu, mereka berjaya menyatu padukan satu kaum. Pada masa yang sama, mereka memasang jarum agar orang Melayu terutamanya terus berpecah belah. Apabila Anwar Ibrahim bergaduh, dia sokong Anwar Ibrahim walaupun mereka tidak suka pada ideologi politik Anwar Ibrahim. Apabila Dr. Mahathir keluar daripada UMNO, dia sokong Dr. Mahathir. Malah ada catatan yang menyatakan dialah antara orang yang memberi idea agar ditubuhkan sebuah parti politik untuk melemahkan UMNO. Apabila dalam PAS ada perebutan antara kelompok-kelompok dalam PAS, dikatakan DAP juga memainkan peranan agar diwujudkan satu parti politik yang berasaskan gerakan PAS agar PAS berpecah. Maka strategi politik itu dalam pilihan raya yang lepas, dengan sokongan DAP kepada Amanah, sokongan DAP kepada PKR, sokongan DAP kepada Bersatu, memperlihatkan buat pertama kalinya di mana politik orang Islam termasuk UMNO dan PAS tak bersama UMNO, UMNO sendiri, PKR, Bersatu dan Amanah dan Warisan pecah 6. Buat pertama kali politik orang Melayu dan kaum Bumi Putra berpecah 6. Mau tidak mau harus kita faham, dalam setiap perpecahan itu DAP telah mempunyai saham yang cukup besar.